Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, pada hari ini cikgu akan ajar teknik menulis perenggan isi. Sebelum ini cikgu sudah ajar cara menulis atau teknik menulis pendahuluan. Jadi, pada hari ini kita menggunakan soalan yang sama, tetapi kita tidak akan buat pendahuluan lagi. Sekarang kita buat perenggan isi pula. Tugasan kita ialah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengawal penularan penyakit berjangkit. Jadi cikgu akan ajar teknik menulis perenggan isi untuk kedua-dua bahagian karangan, yaitu karangan bahagian E dan karangan bahagian B. Baiklah, untuk karangan bahagian E, perenggan isi ini ada 3 perkara yang penting. 1, isi. 2, huraian. 3, contoh. Dan untuk karangan bahagian B, kita perlu ada 4 perkara. Yang pertama, isi. Yang kedua, huraian. Yang ketiga, contoh. Dan keempat ialah penegas atau penyimpul. Jadi, empat perkara ini kita akan belajar. Baik, perkara yang pertama, kita pergi satu persatu. Apakah langkah, untuk perkara 1 isi, bagaimana cara untuk mencarinya, kita perlu tanya. Apakah langkah yang boleh diambil untuk mengawal penularan penyakit berjangkit? Sudah semestinya menjaga kebersihan diri. Jadi, daripada idea ini kita akan buat satu ayat yang lengkap, gramatis, dan padat. Baik, untuk karangan bahagian E. Langkah pertama mengawal penyakit berjangkit adalah dengan menjaga kebersihan diri. Untuk karangan bahagian B, dia ada panjang sedikit. Salah satu langkah mengawal penyakit berjangkit adalah dengan menjaga kebersihan diri. Hampir serupa. Baik, seterusnya, huraian. Jadi, selepas isi kita perlu huraikan. Bagaimana memperoleh huraian ini? Kita perlu tanya, mengapakah amalan menjaga kebersihan diri dapat mengawal penularan penyakit berjangkit? Sebabnya kalau kita jaga kebersihan diri, kuman yang melekat pada tubuh badan dihapuskan. Kemudian orang di sekeliling tidak dijangkiti. Oke, kedua-dua ide sama. Kemudian kita huraian. Huraiannya berbeza. Untuk karangan bahagian E, huraiannya pendek tetapi padat dan tepat. Untuk bahagian B, perlulah dihuraikan dengan lebih terperinci dan mendalam. Contoh. Hal ini supaya kuman yang melekat pada badan dapat dihapuskan dan tidak menjangkiti orang di sekeliling kita. Oke, huraian yang ringkas, padat, dan tepat. Ini untuk karangan bahagian E. Untuk bahagian B, amalan menjaga kebersihan diri sangat penting bagi memastikan tubuh kita bebas daripada kuman pembawa penyakit seperti kuman kolera dan COVID-19. Inilah penyakit-penyakit yang menular. Kuman yang melekat pada tubuh bukan sahaja berbahaya kepada diri sendiri, tetapi juga orang di sekeliling, terutamanya ahli keluarga yang rapat dengan kita. Oke, huraiannya lebih terperinci dan mendalam. Yang ini huraiannya ringkas, tetapi jelas dan padat. Selepas itu barulah kita berikan contoh. Apakah contoh amalan menjaga kebersihan diri? Contoh amalan itu membasuh tangan, mandi. Kemudian kita huraikan. Contohnya, cara membasuh tangan dan mandi dengan menggunakan sabun pembasmi kuman selepas berada di tempat awam ataupun selepas melakukan sesuatu activity. Untuk karangan bahagian B ada panjang sedikit. Oleh sebab itu kita seharusnya kerap membasuh tangan dan mandi dengan menggunakan sabun pembasmi kuman selepas berada di tempat awam ataupun selepas melakukan sesuatu activity. Jadi pendada wacananya saja berbeza, huraian lebih kurang sama. Ini pun kita kawal pada perkataan supaya tidak lebih. Cikgu sebelum lupa, untuk bahagian E 40 hingga 50 satu perenggan, bahagian B 80 hingga 100 ya. Jangan lebih. Kalau terlebih jumlah pada perkataan kita itu akan tidak menepati kehendak arahan soalan. Baik. Ayat yang terakhir ialah penegas.
Untuk karangan bahagian E tidak perlu. Bahagian B perlu. Apa yang perlu ada di dalam perkara ini? Kita akan sebut semula isi ini. Oke, di dalam penegasan atau penyimpulan. Supaya karangan kita itu tidak keluar tajuk. Oke, amalan menjaga kebersihan diri merupakan langkah awal mengawal penyakit. Oke, tegasnya, amalan menjaga kebersihan diri merupakan langkah pencegahan awal yang boleh diambil untuk mengawal penyakit berjangkit, bertepatan dengan peribahasa, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, sekurang-kurangnya, untuk karangan bahagian B, satu perenggan isi, ada satu peribahasa atau ungkapan yang menarik. Untuk bahagian E, dalam keseluruhan karangan itu, mesti ada sekurang-kurangnya satu. Ataupun sebaik-baiknya dua. Tidak semestinya satu perenggan isi, satu peribahasa. Tapi sekurang-kurangnya di dalam keseluruhan karangan itu ada satu atau dua. Baik, setelah itu kita akan gabungkan semua perkara ini. Isi, huraian, contoh, dan penegas kita gabungkan menjadi perenggan yang lengkap. Baik, nih. Langkah pertama mengawal penyakit berjangkit adalah dengan menjaga kebersihan diri. Hal ini supaya kuman yang melekat pada tubuh atau pada badan dapat dihapuskan dan tidak akan menjangkiti orang sekeliling kita. Contohnya, kerap membasuh tangan dan mandi dengan menggunakan sabun membasmi kuman selepas berada di tempat awam ataupun selepas melakukan sesuatu aktiviti. Baik, perenggan yang ringkas tetapi jelas dan padat. Untuk karangan bahagian B lebih terperinci dan mendalam. Salah satu langkah mengawal penularan penyakit berjangkit adalah dengan menjaga kebersihan diri. Amalan menjaga kebersihan diri sangat penting bagi memastikan tubuh kita bebas daripada kuman bawa penyakit seperti kuman kolera dan COVID-19. Kuman yang melekat pada tubuh bukan saja berbahaya kepada diri sendiri, tetapi juga orang di sekeliling, terutamanya ahli keluarga yang rapat dengan kita. Oleh sebab itu, kita seharusnya kerap membasuh tangan dan mandi dengan menggunakan sabun pembasmi kuman selepas berada di tempat awam ataupun selepas melakukan satu aktiviti. Tegasnya, amalan menjaga kebersihan diri merupakan langkah pencegahan awal yang boleh diambil untuk mengawal penyakit berjangkit bertepatan dengan peribahasa, mencegah lebih baik daripada mengobati. 100 patah perkataan. Jadi tugasan yang cukup berikan ialah untuk isi 2 dan isi 3, menghapuskan tempat pembiakan hewan penyakit dan mengetatkan syarat keputusan pelancong asing. Jika minta pelajar buat ini. Buat seperti ini. Perenggan yang lengkap dengan mengandungi 4 perkara penting, yaitu isi, huraian, contoh, dan penegas. Baik, sekiranya pelajar tidak paham, boleh hubungi cikgu terus. Jadi, cikgu harap semua pelajar dapat siapkan tugasan ini. Kita berjumpa lagi di dalam kelas yang akan datang.